Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat berjumpa lagi. Sebelum kita memulakan pengajaran kita pada hari ini, cikgu memohon kepada anda untuk subscribe cikgu punya YouTube ini dan jangan lupa untuk like cikgu punya YouTube. Baiklah, para pelajar sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari format pentafsiran Bahasa Melayu SPM 2021. Sebab apa? Pada kelas yang pertama ini, cikgu tak nak terus pergi kepada pengajaran secara khusus, tapi hari ini cikgu nak menerangkan iaitu permulaan untuk apa yang anda akan pelajari sepanjang setahun ini untuk SPM Bahasa Melayu. Jadi teruskan. Sembang santai hari ini, cikgu mengharapkan anda untuk mengetahui perbezaan silibus peperiksaan Bahasa Melayu sebelum dan selepas tahun 2020. Maknanya kita akan mengetahui serba sedikit sebelumnya. Seterusnya, cikgu mengharapkan anda untuk menerangkan pembahagian instrumen kertas subjek Bahasa Melayu. Seterusnya, cikgu mengharapkan anda untuk mengetahui jumlah markah setiap bahagian kertas subjek Bahasa Melayu dan seterusnya mengetahui durasi peperiksaan yang sebenar untuk Bahasa Melayu SPM 2021. Dan kemungkinan ada lagi objektif yang cikgu akan sampaikan. Contohnya, contoh soalan peperiksaan 2021. Kita teruskan lagi. Baiklah, untuk pengetahuan para pelajar sekalian, pada tahun 2020 ke bawah, kertas peperiksaan SPM hanya ada dua kertas, iaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 iaitu penulisan, kertas 2 iaitu pemahaman. Jadi pada tahun 2021 ini ada penukaran. Maknanya jika dulu ada 2, sekarang sudah menjadi 4 kertas. Jom kita tengok sama-sama. Kita tengok di paparan ini, format pentafsiran Bahasa Melayu SPM ada kertas 1 iaitu kemahiran menulis, ujian bertulis penulisan. Kertas yang kedua iaitu kemahiran membaca, iaitu ujian bertulis pemahaman. Kertas yang ketiga, kemahiran bertutur, iaitu ujian bertutur. Dan yang terakhir, kertas yang keempat, kemahiran mendengar, ujian mendengar. Jadi cikgu rasa tidak ada masalah. Sebab apa? Anda sudah mempunyai pengalaman semasa PT3. Hampir sama. Tak apa, hari ini kita mempelajari berkenaan dengan asas saja, iaitu silibus saja. Kita nak menelusuri pengajaran kita sepanjang setahun ini. Okey, kita teruskan. Baik, kertas 1 ujian bertulis penulisan. Jom kita tengok sama-sama apa yang ada. Kertas 1 ujian bertulis penulisan. Jom kita tengok bahagian bilangan soalan. Bilangan soalan untuk penulisan ini ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A, respon terhad, karangan kepelbagaian bahan rangsangan. Maknanya jawab satu soalan saja. Bahagian B pula ada 4 soalan. Bahagian B ada 4 soalan, esei. Pilih dan jawab satu daripada 4 soalan. Dan jika dahulu SPM yang terdahulu ada 5 soalan. Tapi untuk 2021 hanya ada 4 soalan yang mendasari 4 domain. Domain tu apa? Maksudnya bidang, tema, bidang lah. Yang pertama, awam. Yang kedua, peribadi. Yang ketiga, pendidikan. Dan yang terakhir, kerjaya. Baik, tempoh ujian untuk kertas 1 ini diadakan selama 2 jam yang membawa markah. Bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah. Jadi bila dicampur semuanya menjadi 100 markah. Yang kita teruskan. Baik, di sini cikgu nak tunjukkan contoh soalan penulisan bahagian A. Cikgu buat dalam kurungan UB1 30 markah. Ini contoh-contohnya lah. Baik, kita boleh tengok kat situ gambar dan maklumat di bawah tapi sebelah kanan ya, sebab cikgu tak cukup ruang. Menunjukkan masalah kutipan sampah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Okey, minta maaf. Sebagai seorang penduduk yang prihatin, tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa. Okey, itu contoh yang kedua. Yang pertama lah ya. Contoh 3 iaitu contoh yang kedua.
Iklan-iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Panjang resume anda antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, 150 hingga 200 patah perkataan. Baik, di sini cikgu nak tunjukkan sedikit terbezanya kertas 1 2020 dengan 2021. Jika dahulu soalan lebih kepada karangan pendapat bahagian A. Tapi kali ini berdasarkan bahan rangsangan ini bukan sahaja untuk karangan pendapat perbincangan, tetapi lebih kepada mungkin akan keluar karangan berformat seperti di bawah ini. Surat, resume, mungkin boleh jadi laporan, surat kiriman rasmi. Jadi tak semestinya akan keluar bahagian B saja surat kiriman surat rasmi. Boleh jadi keluar bahagian A. Maknanya karangan berformat boleh jadi keluar bahagian A ataupun bahagian B. Okey, kita teruskan. Bahagian B pula 70 markah. Kita tengok domain awam. Kamu boleh tengok situ ada stimulus. Ada stimulus ke atas tu. Dan di bawah ada keterangan itu. Melalui keterangan itu kamu dikehendaki untuk membaca soalan di bawahnya, iaitu tulis rencana tersebut selengkapnya. Nampak macam tu. Itu domain awam. Maknanya domain awam membicarakan tentang apa? Tentang mungkin masyarakat berdasarkan domain awam. Okay, seterusnya kita tengok domain peribadi pula. Peribadi ini mungkin bersifat individu, mungkin saya. Okey. Baik. Nampak tu ada stimulus. Setiap domain yang diberikan ada stimulus, ada keterangannya. Nampak ke atas tu. Sebagai respon terhadap kandungan ucapan di atas, setiap individu perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Jelaskan peranan-peranan tersebut. Ini peribadi. Iaitu setiap individu peribadi. Baik, yang seterusnya domain pendidikan. Ada stimulus ke atas, ada keterangan. Melalui keterangan itu, kamu baca soalan di bawah. Petikan di atas menyatakan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah dan kepentingan mempelajarinya. Nampak situ. Bincangkan kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Mana domain pendidikan. Dan yang seterusnya domain kerjaya. Nampak kat sini. Nampaknya Kementerian Pendidikan Malaysia merasakan perkataan kerjaya ini perlu diberikan kepada para pelajar. Sebab apa? Itulah selepas SPM, perkataan kerjaya inilah yang akan kamu ingat, kamu cari dan sebagainya. Kerana kerjaya ini lebih penting daripada mana-mana bidang yang lain. Sebab apa? Untuk mencari rezeki, kan? Baik, ada stimulus kat atas tu. Petikan akhbar menerangkan bahawa Malaysia merupakan negara yang sesuai untuk aktiviti pertanian. Nampak kat bawah tu huraikan usaha-usaha yang seharusnya dilakukan untuk menarik minat generasi muda menceburkan diri dalam bidang pertanian. Jadi anda perlu menghuraikan usaha-usaha. Okey? Baik. Kita teruskan lagi. Kertas 2. Ujian bertulis pemahaman. Kertas 2, ujian bertulis pemahaman ini, kita tengok ada bilangan. Okey, bilangan soalan 1 sampai 9. Tetapi 1 sampai 9 itu maksudnya dalam bahagian A, bahagian B, bahagian C. Jadi untuk kertas 2 ada bahagian A, bahagian B dan juga C saja. Jadi kita tengok. Bahagian A. Bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Ada 35 markah. Yang pertama, morfologi. Apakah benda morfologi ni, kan? Okey, morfologi ni lebih kepada penggolongan kata. Contohnya kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Dalam kata tugas tu banyak sangat. Jadi contohnya kata sendiri nama, kata bilangan, banyak. Jadi cikgu mengharapkan kepada guru-guru kelas anda untuk menerangkannya lah. Sintaksis. Bila sebut sintaksis, kalau morfologi ni lebih kepada perkataan. Kalau sintaksis ini lebih kepada ayat. Okey, jenis-jenis ayat, contohnya ayat subjek predikat, ataupun boleh jadi bertanyakan tentang ayat majmuk, songsang, biasa, semua akan masuk dalam sintaksis. Okey, boleh faham? Bagus. Yang ketiga, penyuntingan. Penyuntingan tu guna gunting ke?
penyuntingan ini sama je masa dalam PT3, lebih kurang lah. Iaitu contohnya sistem ejaan, imbuhan, kesalahan bahasa. Jadi semuanya akan masuk dalam penyuntingan, akan ada beri perenggan. Nanti cikgu akan tunjukkan lah, jangan risau. Yang keempat, bahasa Melayu standard. Cikgu buat dalam kurungan teks klasik kepada bahasa Melayu moden. Sebenarnya kalau kamu nak tahu, masa zaman cikgu belajar dulu, bahasa Melayu standard ni, tukarkan teks klasik ni kepada bahasa Melayu moden ni masa cikgu tingkatan 6. Nampak tak pentingnya untuk kita memartabatkan karya klasik kita ini untuk diingati sampai bila-bila. Jadi jangan kita anggap karya klasik ini sebagai bebanan ataupun tak seronok lah, tapi sebenarnya itu adalah kita punya apa? Kita punya khazanah. Okey, yang kelima, peribahasa. Yang kelima, peribahasa. Jadi ada 5 soalan dalam bahagian A, iaitu sistem dan aplikasi bahasa. Cikgu ada sedikit pembetulan di situ, iaitu soalan 9 tu akan jadi bahagian C. Minta maaf sebab cikgu terlupa letak di situ. Okey, soalan 6, soalan 7 berdasarkan pemahaman ada petikan. Okey, yang itu cikgu dah terangkan tadi. Baik, soalan 8. Soalan 8 ialah novel, berkenaan dengan novel. Baik, dalam soalan novel ini, kalau PT3 ada keluar 1 soalan saja. Untuk SPM ini akan keluar 2 soalan. 2 soalan ya. Soalan 1 ialah umum. Soalan yang kedua, aspek sastra. Maknanya kalau dahulu SPM 2020 ke bawah, dua-dua soalan ni aspek sastra. Jadi untuk tahun ini yang keluarnya 1 umum, 1 lagi sastra. Mungkin soalan yang pertama ni, apakah pada pendapat anda, apakah kepentingan alam sekitar dalam kehidupan kita? Nampak ada kaitan tak? Tak ada kan? Tapi kamu kena jawab. Mungkin ada kaitan sedikit dalam cerita novel tersebut. Okey. Baik, soalan 9. Soalan 9, minta maaf cikgu terlupa nak tulis bahagian C di sini. Okey, tak apa, cikgu tulis, jangan risau. Tulis kat sini ni. Okey. Di sini soalan 9 ni ialah, minta maaf lah, tulisan buruk kan. Bahagian C. Ni soalan 9 bahagian soalan 9 bahagian C, iaitu menulis rumusan. Okey, 120 patah perkataan, jangan lebih. Baik, cumanya menulis rumusan ni lain sedikit dah. Beza dengan rumusan 2020 ke bawah. Kita tak boleh tengok sangat bahan rujukan di situ. Semuanya kamu kena tengok kepada cikgu bahasa Melayu lah. Mungkin mereka dapat bahan yang terkini. Okey, yang pertama mesti ada petikan. Bahan 1, bahan 2 boleh jadi yang akan keluar puisi ke, gambar kartun ke, semuanya memainkan peranan. Jadi kamu jangan ingat bahagian petikan karangan tu je yang akan keluar. Yang akan keluar apa-apa boleh berlaku. Mungkin akan keluar bahan 1, bahan 2. Okey, dan mungkin akan keluar bahan 1, bahan 2, bahan 1, bahan 2, bahan 3. Teks grafik. Okey. Dan tidak ada isi tersirat. Okey. Boleh faham? Okey. Seterusnya. Baik, kertas 2. Ujian bertulis pemahaman ini, tempoh ujiannya 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Kalau sebelum tu karangan penulisan tu 2 jam. Untuk kertas 2 ini 2 jam 30 minit, 100 markah. Okey. Baik, jadi kita kembali sikit, kita buat sepantas. Okey. Iaitu peringatannya, ingat jumlah soalan. Yang kedua, ingat markah dan masa. Okey, dah. Seterusnya jom kita tengok contoh soalan. Ini contoh soalan kertas 2 pemahaman. Ini soalan yang pertama. Soalan pertama ni apa? Tentang morfologi. Okey, morfologi ni. Kat sini Ya, ni sepatutnya kena tulis. Cikgu buat M je lah. Morfologi.
morfologi nampak, dua kata kerja, dua kata adjektif. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Nampak? Kat bawah tu ada soalan kamu kena keluarkan. Senaraikan dua kata kerja, dua kata adjektif, seterusnya bina satu ayat anda sendiri. Okey? Ini contoh soalan. Bukan yang keluar ini je, macam-macam versi akan keluar. Okey? Baik, seterusnya soalan kedua, sintaksis. Soalan sintaksis, bina 6 ayat tanya. Ada kat bawah tu ada satu perenggan. Kamu kena bina 6 ayat tanya. Perhimpunan rasmi biasanya dijalankan di Dewan Sekolah pada hari pertama persekolahan setiap minggu. Mungkin boleh jadi bila. Maknanya kat sini akan keluar bila, bilakah, siapakah, di manakah. Semua akan keluar jika bertanyakan soalan ayat tanya. Okey. Seterusnya, penyuntingan. Penyuntingan. Dalam petikan satu, kebanyakannya banyak petikan. Okey. Terdapat 6 kesalahan bahasa, manakala petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Jadi bukan petikan 1 je, maknanya ada petikan 2, petikan 3, boleh jadi. Okey, dan kamu kena keluarkan, maknanya kamu kena sunting kesalahan tersebut yang ada kat bawah ni. Okey, kamu kena cari sendiri. Contohnya nampak tu, kapal terbang. Ni perkataan kapal terbang. Nampak apa yang salahnya? Sepatutnya kena apa? Kena jarak kan. Dah jumpa dah kan kesalahan. Senang je, jangan risau. Okey. Seterusnya, contoh yang lain iaitu soalan yang 4. Bila sebut soalan yang keempat, ialah bahasa Melayu standard. Maknanya karya klasik kita tukar menjadi bahasa Melayu yang standard. Okey. Contoh, baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Kamu tukar macam mana pun, jangan sesekali kamu tukar maksud asalnya. Okey? Boleh? Okey. Contohnya kita nak tukar perkataan apa? Contohnya perkataan bertitah, mana memberitahu ke. Okey? Dan jangan kita tukar pula perkataan temenggung ni jadi perkataan yang lain. Maknanya ada perkataan yang perlu kita tukar, ada perkataan yang tidak perlu kita tukar. Tak apa, nanti kita akan belajar dalam kelas yang lain. Okey. Baik, seterusnya jom kita tengok. Ini soalan yang 5, peribahasa. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Nampak? Ada petikan cerpen kot. Cerpen. Jadi baca petikan di bawah dengan teliti. Lepas tu nyatakan 3 peribahasa. Kat bawah tu kamu keluarkanlah 3 peribahasa yang sesuai. Okey. Baik. Yang seterusnya soalan 6, 7 prosa, bukan prosa, puisi tradisional saja. Ni soalan yang hampir sama pemahaman Komsas masa PT3. Tetapi bezanya PT3 keluar 3 soalan. Tapi yang ini yang keluar ada 4 soalan. Kamu tengok sendiri. Ni cikgu bagi contoh. Berdasarkan bahan 1 berikan maksud. Nampak maksud menjaga adab. Maknanya dalam petikan tu kamu tengok petikan dan ini ni soalannya. 2 markah. Soalan kedua, berdasarkan bahan. Semua bahan. Kalau ada beri 3, 3. Kalau ada 2 bahan, 2. Okey. Nyatakan kesan-kesan kemusnahan alam sekitar. Berapa markah ni? 4 markah. Soalan ketiga, soalan apa ni? Kebat. Pada pendapat anda individu kan? Soalan kebat individu. Apakah kepentingan-kepentingan memelihara hutan di negara ini? 3 markah. Dan keempat pula, soalan kebat lagi. Sebagai rakyat yang prihatin. Nampak? Sebagai rakyat. Tadi pada pendapat anda ni sebagai rakyat yang prihatin. Nampak? Ada beza sedikit. Okey. Teruskan. Soalan 8. Soalan 8, soalan novel. Novel. Jendela menghadap jalan dan juga songket berbenang emas. 2 novel ni. Ini cikgu bagi contoh lah. Ini kalau ikutkan ni dia satu A4 je tapi cikgu pecahkan kepada 2. Okey. Ada 2 soalan. Soalan pertama,
Yang paling penting baca petikan novel. Maknanya ada petikan novel, nampak? Ada petikan novel. Kemudian jawab soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, kat sini ada petikan. Lepas tu di bawah ni nampak ada nyatakan faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Berapa markah? 4 markah. Okey, soalan yang kedua, jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut. Ini hampir sama hampir sama macam PT3. Okey, cuma kadang-kadang PT3 mungkin senang, SPM lebih susah sedikit lah. Tapi tak susah sangat kalau jika anda membaca. Okey, di atas ini adalah senarai novel yang mengikut zon. Okey, kamu carilah kamu punya novel zon kamu apa dia? Jendela menghadap jalan dan yang seterusnya songket berbenang emas. Okey, berdasarkan nampak dia kata sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan sebab-sebab permulaan cerita tersebut menarik. Ini lebih kepada binaan plot kan, permulaan. Okey, boleh kita teruskan. Baik, ni sebenarnya cikgu terlupa kat sini ada bahagian C. Ni bahagian C, soalan 9, rumusan 30 markah. Nampak bahan 1, bahan 2. Bahan 1 petikan, bahan 2 grafik. Okey, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Bezanya dengan rumusan 2020 ke bawah, dalam soalan ni dah ada pendahuluan. Kita boleh buat pendahuluan. Tapi kali ni 2021 kamu kena cari sendiri di dalam isi karangan ini. Kat mana nak cari? Kamu kena cari kat dalam ni. Nak buat pendahuluan, cari kat dalam ni satu dan cari kat sini. Yang mana dominan dan bukan dominan. Tak apa, nanti kita akan belajar. Jangan takut. Sebab ini kelas yang pertama. Cikgu nak tunjukkan keseluruhan silibus. Itu saja, jangan risau. Okey. Baik. Yang seterusnya kertas 3, ujian bertutur. Kertas 1 tadi karangan yang penulisan, kertas 2 pemahaman. Ada 9 soalan dan yang seterusnya kertas 3 ujian bertutur. Jom kita tengok. Kertas 3 ujian bertutur 70 markah. 70 markah. Bahagian A, individu. Individu satu petikan bahan rangsangan disediakan untuk calon lah. Ada soal jawab dengan pentafsir. Ni bahan yang cikgu akan keluarkan. Cikgu ambil dia di SKP. Mungkin ada 18 tema. Ataupun paling mudah buku teks. Dalam tu pelbagai tema yang ada. Okey, tempoh ujian 3 hingga 5 minit saja. 3 hingga 5 minit saja setiap seorang. Maknanya individu ni, individu. Okey, individu, bukannya kumpulan, ini individu. Maknanya bahagian A individu. Berapa markahnya? 40 markah. Yang paling penting tengok tu, bersama guru kelas. Pentafsir di sekolah berdekatan. Maknanya kalau PT3 cikgu sendiri. Tetapi untuk SPM kemungkinan akan ada pentafsir kawasan yang lain. Maknanya pengawas peperiksaan SPM yang akan datang. Takut tak? Tak takut kan? Okey. Baik. Seterusnya bahagian B iaitu kumpulan. Kalau bahagian A tadi individu, bahagian B kumpulan. Satu tajuk tema umum disediakan untuk perbincangan. Perbincangan dalam kumpulan 3 hingga 5 orang calon. Tak boleh lebih 5 orang. Sama juga di SKP 18 tema, buku teks, tempoh ujian. Ni paling penting. 12 hingga 15 minit. Berapa markah? 30 markah. Kalau bahagian A tadi 40, untuk bahagian B yang kumpulan ni 30 markah. Pun sama juga bersama guru kelas dan juga pentafsir di sekolah berdekatan daerah lah, pengawas peperiksaan SPM. Okey, jom teruskan. Ini contoh-contoh kertas 3 ujian bertutur. 70 markah. Ni bahagian A. Ni kalau ikutkan ni satu kertas A4 tapi cikgu bahagi 2 sebab tak muat dalam PowerPoint kan. Okey. Baca dan fahami bahan, nampak kat situ bahan rangsangan. Kemudian jawab soalan-soalan. Okey. Nampak kat bawah ni. Okey. Ada gambar.
Ni ada tema dia, pelancongan, dan seterusnya. Ada gambar burung halang kat situ kan. Okey, dan ada sedikit perenggan. Ada perenggan. Okey, perenggan ni sangat mustahak. Sebab apa? Akan jadi soalan. Akan jadi soalan. Mana kamu kena baca betul-betul sambil-sambil pengawal peperiksaan itu tanyakan soalan, kemungkinan akan ada jawapannya di dalam ni. Dan juga akan ada dalam gambar ni. Tapi yang takut kamu kena berhati-hati. Jangan keluar dialek Kedah keluar ke. Tu tak nak. Okey. Baik, seterusnya. Ini contoh dia. Contoh yang lain. Ini secara keseluruhan satu kertas A4 yang sekeping kamu akan dapat macam ni. Nampak? Okey, seterusnya contoh soalan kertas 3 ujian bertutur. Okey, ini berdasarkan kumpulan pula 30 markah. Ni bentuk dia macam ni lah. Kat sini. Tak apa. Cikgu tak nak baca. Ini cikgu nak tunjukkan keseluruhan dia dulu. Dasar satu murid, satu sukan. Ni kamu kena tengok kat sini. Mungkin dalam soalan ni tak ada keluar perkataan kesan-kesan ke punca ke apa semua. Maknanya kamu boleh bebas nak cakap apa-apa. Tapi kamu kena berdasarkan perbincangan. Mesti ada tempoh kuarantin kan. Ada 4-5 orang, kamu akan pecahkan. Kamu nak cakap apa, panel 1 nak cakap apa, panel 2 nak cakap apa. Okey. Baik. Jadi kita teruskan lagi. Kertas yang keempat, ujian berdengar. Ujian berdengar 30 markah. Soalan ujian mendengar 30 markah ini ada soalan objektif aneka pilihan A, B, C, D. Objektif pelbagai bentuk, mungkin ada gariskan, isi tempat kosong dan sebagainya. Subjektif, respon. Okay. Kemungkinan ada 4 hingga 6 petikan. Okay. Mengandungi 20 hingga 25 soalan. Jawab semua soalan. Jawab berdasarkan soalan petikan. Jangan pandai-pandai kamu buat jawapan yang lain. Mesti kamu tengok dalam petikan. Okey, macam biasa ujian mendengar ni kamu ada pengalaman masa PT3 kan. Jadi rakaman audio, CD, DVD. Dan ada pengawas peperiksaan SPM iaitu guru luar. Diadakan selama 30 minit. Kita mungkin akan buat di dewan. Okey, di dewan peperiksaan. Okey, teruskan. Ini contoh soalan kertasnya. Soalan kertas 4. 30 markah. Boleh jadi nampak kat sini. Ini contoh 1 Boleh jadi ada keluar cerpen, nampak? Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti. Maknanya kamu dengar cerpen ni. Cerpen kasut kelopak jantung. Berdasarkan yang kamu dengar tu ada soalannya. Tak apa, nanti saya tunjukkan sedikit contoh soalan dia. Okey, yang ni kamu kena tengok betul-betul. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan cerpen akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Ada soalan juga. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Takut kan bunyi macam tu kan? Itu yang berada dalam dewan peperiksaan. Ni soalan dia. Soalan ujian mendengar ni. Ada soalan 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu cakap tadi ada kemungkinan lah 25. Okey. Dan nampak sini ada markah ada. Tetapi markah ni tak tetap. Okey, tak tetap. Mungkin soalan 1 ni boleh jadi 3 markah ke. Ini contoh. Ini contoh lah. Tapi contoh ini cikgu ambil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ada sedikit clue di situ. Nyatakan satu tindakan Ahmad yang menyebabkan cikgu haru marah. Berdasarkan petikan dan juga yang kamu dengar tu, audio yang kamu dengar tu, kamu kena teka apa dia. Okey. Pesan cikgu, kadang tu dah soalan kan. Sambil kamu dengar, yang pertama tu kamu ingat, kamu tulis sikit. Soalan bila kamu dengar kali kedua, audio kali kedua tu kamu tulis. Itu cara cikgu lah. Soalan 2 nampak. Cuba kamu tengok, perhatikan kat sini. Ni. Ada soalan aneka pilihan. Bulatkan jawapan yang betul bagi soalan. Ni. Lepas tu kamu kena bulatkan mana satu. Okey. Kita teruskan.
Okey, jadi itu saja untuk kelas yang pertama, iaitu kita nak tahu silibus saja. Apa yang kita nak akan belajar selama setahun ini. Okey, cikgu tak terus kepada lebih khusus sebab nanti kelas yang lain nanti cikgu akan buat lebih khusus. Okey, jadi pada hari ini terima kasih kerana mendengar. Jadi rumusan pengajaran pada hari ini cikgu mengharapkan anda dapat mengetahui perbezaan silibus peperiksaan bahasa Melayu sebelum dan selepas tahun 2020. Sebenarnya anda dapat menerangkan pembahagian instrumen kertas subjek bahasa Melayu. Maknanya ada kertas 1, 2, 3, 4. Okey. Anda dapat mengetahui jumlah markah setiap bahagian, itu paling penting. Dan anda mengetahui durasi, tempoh masa peperiksaan yang sebenar untuk PM SPM 2021. Jadi itu saja untuk cikgu. Cikgu hari ini menerangkan format bahasa Melayu yang bermula 2021. Okey. Terima kasih kepada anda kerana sudi mendengar pengajaran cikgu pada hari ini. Akhir kata daripada cikgu, teruskan usaha walaupun di mana anda berada. Ingat, kita orang susah ke orang senang ke, dengan ilmu sajalah akan menggapai kerjaya yang kita ingini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.